Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Bermulalah perjalanan kisah suka dan duka Dian Zara dalam drama Takdir Itu Milik Aku, adaptasi novel karya Siti Rosmiza. Dalam minggu pertama ini, apakah yang akan berlaku pada jalan cerita yang mahu disampaikan? Terdapat beberapa perkara yang Min akan huraikan. Yang pertama, kemalangan. Di saat Dian Zara cuai tidak memandang kiri kanan untuk melintas jalan, tiba-tiba sebuah motor berkuasa tinggi datang mengarah ke arah Dian. Disebabkan itu, berlaku sedikit kemalangan di mana pemilik motor itu terpaksa memberhentikan motornya dengan mengejut dan terjatuh terguling atas jalan. Manakala kaki Dian sakit kerana kakinya melecur terkena exhaust motor yang panas itu. Kedua-duanya selamat. Tapi malangnya bakul yang diisi dengan nasi lemak dan kuih yang dibawa Dian telah tercampak ke dalam sawah. Dian tidak boleh berbuat apa-apa kerana segalanya sudah kotor. Lelaki yang digelar abang motor begitu menyampah dengan perempuan itu. Zarif Adaha pun bangun dan pergi dari situ, membiarkan Dian begitu. Yang kedua, derita. Pak Dola kini hanya terbaring di atas katil disebabkan penyakit yang dialaminya. Kedua-dua kakinya telah kudung. Hanya dia saja yang sanggup menguruskan ayahnya, tapi tidak pada Kamsiah. Bila suaminya telah begitu, Sia hanya memandang hina padanya. Makan pun hanya diisi perut dengan nasi dan air garam saja. Dia tidak berani membantah arahan Sia. Kalau tidak, buruk padanya. Lagipun Kamsiah tidak mahu menanggung manusia yang seperti mayat hidup. Apabila Dian pulang ke rumah selepas kemalangan itu, Dian teruk dipukul oleh Sia hingga badan Dian lebam-lebam dibuatnya. Pak Dola hanya mampu menjerit dalam bilik saja bila mendengar anaknya menangis menahan kesakitan. Dian didenda tidak boleh makan dan pergi ke sekolah selepas perkara malang menimpa dirinya. Yang ketiga, konflik keluarga. Nek Wan Halimah bercakap pinggang dengan Kamsiah, meluahkan segala perangai buruknya. Bukannya dia tidak tahu Sia melayan Dian begitu teruk sekali. Kamsiah pula tidak puas hati melihat maknya bekerja keras untuk Dian. Bukannya dia tidak mampu untuk menyara anak beranak dengan hasil jualan nasi lemak. Bukan apa, Nek Wan mahu Dian sambung belajar untuk pastikan Dian menjadi insan yang berjaya. Dan itu semua memerlukan pembelajaran yang tinggi. Selepas itu, dia hanya baru balik menjual nasi lemak dimarahi Mak Su kerana balik lambat. Dia beritahu dia bantu Mak Senah bungkus mi goreng di gerai dan mendapat upah RM5. Kamsiah mengamuk kerana dia terima upah yang murah. Dasar bendul. Naik darah Sia ditambah pula dengan kata-kata Nek Wan yang menyakitkan hati padanya, membuatkan Sia melepaskan geram pada Dian. Di saat itu, Dian tidak dibenarkan pergi ke sekolah lagi dan menyuruh bekerja sebagai orang gaji di rumah orang kaya. Yang keempat, pembantu rumah. Dian pun mula bekerja di rumah orang kaya itu. Di situ, dia mula kenal dengan orang dalam rumah itu, seperti Datin Munirah, Datuk Saleh, Neto Asna, Elina dan abang motor, Zarif Adaha. Pelbagai kejadian berlaku semasa hari pertama dia bekerja sebagai pembantu rumah di situ. Sifat lurus bendulnya membuatkan Datin Munirah dan Zarif menyampah dengannya. Tapi tidak pada Elina. Dia rapat dengan Dian.